Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk dapat sama-sama membahaskan rancangan Malaysia ke-10 atau RMK 10 pada petang ini, walaupun di penghujung hari. Dan secara umum akan saya menyentuh beberapa perkara sekadar masa yang diperuntukkan, merujuk kepada apa yang telah ditegaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan usul RMK ke-10 yang baru lalu, iaitulah penekanan kepada memastikan peluang sama rata dan melindungi golongan yang mudah terjejas, di mana teras utama adalah menyediakan peluang meningkatkan kapasiti untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Penegasan ini haruslah dilihat secara yang lebih serius, kerana kita tidak dapat nafikan habis RMK ke-9 dan sekarang nak masuk RMK 10. Mereka yang mudah terjejas atau golongan yang mudah terjejas, terutama sekali peluang-peluang untuk meningkatkan kapasiti pendapatan yang lebih tinggi, patutnya begitu tinggi yang kita dapati dalam negara. Boleh jadi saya mewakili salah satu daripada kawasan-kawasan yang seumpama ini, iaitu kawasan-kawasan yang tergolong dalam kawasan yang tidak begitu pesat limpahan rancangan yang telah diterima dan yang telah dirancangkan selama 9 rancangan yang telah lalu. Kawasan-kawasan perbatasan sebagaimana Baling yang begitu hampir dengan perbatasan Thailand, maka kita dapati rakyat ataupun masyarakat di kawasan-kawasan yang seumpama ini, termasuklah kalau di Kedah, kawasan Padang Terap, Sek, dan mungkin juga di Perak, kawasan Pengkarang Hulu, Lenggong dan sebagainya. Kalau kita lihat, kami masih dapati rakyat kawasan ini masih lagi tidak mendapat keistimewaan sebagaimana yang tertera dalam banyak rancangan sebelum ini. Tuan Yang di-Pertua, Datuk Yang di-Pertua, dalam hal ini maka penekanan yang saya ingin menekankan ialah pertama sekali peluang-peluang para petani di kawasan-kawasan perbatasan Malaysia-Thai ini, terutama sekali kita tidak nafikan bahawa tanahnya begitu subur sesuai dengan apa juga jenis pertanian, terutama sekali ialah jenis-jenis tanaman kontan, termasuklah juga jagung sebagainya, pisang dan sebagainya. Tetapi apa yang kita dapati, prasarana dan persiapan ke arah memajukan pertanian agak begitu lembab. Saya menunggu-nunggu dalam satu penegasan yang telah pernah disampaikan di Dewan ini oleh bekas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang sekarang ini menjadi Ahli Parlimen Kepala Batas, bahawa hasrat beliau untuk melihat kawasan-kawasan perbatasan ini turut sama menerima limpahan pembangunan yang sesuai dan selari dengan keadaan dan suasana yang ada di tempat berkenaan. Maka salah satu daripada pembangunan yang harus dimajukan di kawasan-kawasan yang seumpama ini ialah pertanian. Tetapi macam mana nak dimajukan? Kemudahan-kemudahan sebagaimana perairan saliran ataupun Jabatan Perairan dan Saliran tidak mempunyai kemudahan-kemudahan yang tertentu yang selari dengan maksud-maksud ini.
sungai mati, cetek, tempat saluran dan aliran air begitu terbatas, tak mampu untuk nak menampung kawasan-kawasan pertanian. Akhir sekali tanah pertanian menjadi mati, jadi hutan belantara dan menjadi tempat sarang-sarang liar, haiwan-haiwan liar dan sebagainya. Yang anehnya, saya ingin tahu apakah sikap kerajaan dalam rancangan Malaysia yang ke-10 ini terhadap tanah-tanah pertanian yang kita nampak begitu gairah kebelakangan ini dihakiskan atau diberi kebenaran oleh pihak-pihak tertentu untuk dimajukan dengan kawasan-kawasan perumahan dan sebagainya. Tanah pertanian yang begitu subur ditimbus dan diratakan dengan sewenang-wenangnya, di mana kawasan-kawasan ini telah pun dijadikan kawasan-kawasan perumahan dan sebagainya. Sebab itulah Kedah mengambil sikap sawah-sawah padi yang subur, terutama sekali di kawasan-kawasan Kota Star, kita tidak benarkan lagi sawah-sawah ini ditimbus untuk dimajukan dengan perumahan dan sebagainya. Yang kedua, Datuk Yang di-Pertua, saya tertarik dengan apa yang telah juga dibentangkan dan disebut dalam rancangan Malaysia ke-10 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitulah untuk memajukan modal insan dengan pendidikan dan sebagainya. Tapi apabila saya membaca satu persatu dalam buku rancangan Malaysia ke-10 ini tentang penekanan modal insan, di samping pendidikan, pelajaran di peringkat tinggi, peringkat rendah dan sebagainya, di peringkat college, menengah dan juga universiti, tapi ketara sekali di sana tidak ada suatu penekanan yang diberikan kepada pendidikan akhlak, pendidikan kesusilaan yang boleh menjana masyarakat yang terpelajar ini. Bukan saja mereka mampu menerima pelajaran, tetapi akhlak mereka terbina, akhlak mereka terbentuk. Karena tidak ada makna sesebuah masyarakat, sesebuah bangsa sebagainya mempunyai pendidikan yang tinggi tapi akhlaknya runtuh. Saya teringat apa yang pernah diketengahkan oleh salah seorang penyair Arab, Asy-Syauqi, yang mengatakan bahawa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Dalam maksudnya ialah sesungguhnya sesuatu ummah, sesuatu bangsa, rakyat itu sendiri akan dipandang kedudukan ketinggiannya terhenti kepada sejauh mana kedudukan ketinggian akhlak yang ada pada mereka. Wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Tapi sebaliknya, kalau akhlak dan tingkah laku masyarakat itu sendiri, rakyat itu sendiri hilang, maka turut ganak jugalah bangsa itu sendiri. Ya, Mat. Ya. Kalau belum habis, sambung hari Isnin. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Mat.